Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Syed Muhammad Solehin bin Syed Ramlan. Nama metrik 056981. Jadi insya-Allah hari ini saya akan membentangkan dan memberi sedikit syarahan berkaitan dengan kajian ataupun kajian transliterasi bagi kitab Bughyah Tullab karangan Syekh Daud bin Muhammad bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu taala. Jadi insya-Allah tajuk yang akan dibentangkan oleh saya ini adalah berkaitan dengan yang mungkin yang khusus kepada bab istinja. Jadi yang pertama sekali adalah berkaitan pada masalah yang diterangkan oleh Syekh Daud Al-Fatani dalam kitabnya mengatakan bahawa bermula kadar yang wajib pada istinja itu memakai ia akan air pada kadar kira-kira ghalib atas zon hilang najasahnya dan alamatnya rasa kasih pada anggota yang dibasuhnya maka memadalah dengan ghalib dhannya juga. Ha. Maka syarahan yang dipahami dari teks tersebut adalah mengatakan bahawa kadar yang wajib bagi seseorang itu yang menggunakan air ketika istinja adalah sekira-kira itu dia dhan bahawa akan hilangnya najis tersebut. Sekiranya ada pada anggota maka akan hilanglah najis tersebut. Dan antara petanda dan alamat hilangnya najis pada anggota ketika beristinja adalah hilang rasa kesat. Rasa kesat yakni pada ain najis tersebut pada anggota badan ataupun pada permukaan lantai ataupun pada pakaian, maka hilang rasa kesat tersebut. Maka sudah memadai dengan kadar dhan sahaja untuk mengesahkan bahawa najis telah hilang dan suci. Dan seterusnya adalah syarat menggunakan batu. Dan disyaratkan pada batu itu batu yang suci atau barang yang pada makna batu daripada tiap-tiap yang jamid, yakni yang keras, lagi suci, lagi kathif, yang dapat menanggali akan najasah, lagi tiada ia dihormati pada syarak, seperti kulit seperti kulit yang sudah dimasak dan rumput dan tembikar, kerana bahawasanya Nabi SAW ada ia istinja dengan batu dan menyuruh akan sahabatnya radhiyallahu anhum istinja dengan dia. Jadi di syarahan fahami daripada teks tersebut adalah bahawa disyaratkan bagi seorang yang menggunakan batu atau seangkatan dengan makna batu itu suatu daripada benda yang keras. Mestilah batu ataupun benda yang boleh dikatakan sebagai batu atau benda yang keras adalah suatu benda yang keras, kemudian suci dan dia kesat, dengan makna dapat menghilangkan najis dan tidak dihormati pada syarak. Tidak dihormati oleh syarak. Maka menggunakan alat yang tidak dihormati oleh syarak. Contoh benda yang keras, suci, kesat dan benda yang tidak hormat pada syarak ialah seperti kulit binatang yang sudah dimasak, kemudian rumput dan tembikar. Kerana Rasulullah SAW juga beristinja dengan batu. Lalu baginda Rasulullah SAW menyuruh para sahabat agar beristinja menggunakan batu tersebut. Jadi seterusnya adalah teks menyebutkan, musannif menyebutkan, maka dikiaskan dengan batu barang yang pada makna batu dan keluar dengan kata jamid yang cair yang lain daripada air dan dengan suci najis, dan yang mutanajis seperti tahik yang kering keras, dan yang suci yang kena najis seperti batu yang kena najis, dan dengan kasih yang lainnya seperti boleh yang licin, dan dengan yang segala muhtaram dengan makanan dan tulang, maka tiada memadai istinja dengan suatu daripadanya, lagi berdosa dengan dia pada yang muhtaram. Kita fahami bahawa dikiaskan pada makna batu itu adalah mempunyai kesamaan pada sifatnya seperti sifat kerasnya dan sifat kesatnya. Dan tidak termasuk pada makna yang sama pada sifat keras atau jamid seperti cecair selain air. Contohnya cecair lauk, masakan, maka tidak boleh digunakan. Lendir daripada pokok dan sebagainya, dan keluar dengan makna yang sama seperti benda yang suci seperti tahik keras yang kering. Tidak termasuk kerana benda itu tidak suci. Termasuk juga dengan keluar makna yang benda yang suci adalah benda yang terkena najis, yakni mutanajis. Contoh batu yang terkena najis tidak boleh digunakan, ataupun daun yang terkena najis maka tidak boleh digunakan untuk alat sebagai istinja. Selain itu keluar dengan makna kathif, yakni kesat, benda yang licin, maka benda licin tidak boleh digunakan alat untuk istinja seperti plastik, kaca yang licin dan sebagainya. Dan tidak termasuk makna yang diharamkan. Makna perkara yang benda yang diharamkan adalah seperti makanan dan tulang. Kerana ia benda yang dimulakan oleh syarak. Tulang dan makanan itu dimulakan oleh syarak, dimakan oleh manusia. Maka tidak sah dan haram
Tidak sah lagi haram bagi seorang menggunakan benda yang diharamkan untuk beristinja. Seterusnya adalah ayat yang haram, alat yang haram untuk beristinja. Disebutkan muhtaram, maka yang muhtaram beberapa perkara, setengah daripadanya barang yang tersurat atasnya suatu daripada ilmu, seperti kitab hadis, seperti kitab fiqh, kitab tafsir atau kitab ilmu alat yang bagi tersebut itu. Ada pun kitab yang tiada dihormati seperti kitab falsafah, hikayat yang disita. Jika kita ketahui tiada padanya isim yang mu'dham, maka harus istinja dengan dia. Maka dipahami bahawa antara perkara yang diharamkan oleh syarak untuk beristinja adalah sesuatu yang berkaitan dengan ilmu. Satu berkaitan dengan ilmu seperti buku kitab hadis, kitab-kitab fiqh, kitab tafsir dan kitab ilmu alat seperti nahwu, balaghah, usul fiqh dan lain-lain. Tapi kalau kitab ilmu yang tidak dihormati seperti kitab falsafah dan hikayat-hikayat yang diharamkan untuk dijual, yang disita, maka harus kita boleh gunakan untuk beristinja. Tetapi dengan syarat pada buku tersebut, buku yang disita, buku yang tidak menjadi dihormati, maka mestilah tidak ada nama-nama asmaullah, nama-nama Allah, ismul a'zam pada kitab tersebut atau pada lembaran tersebut. Seterusnya menggunakan juzuk haiwan dan manusia, yakni menggunakan sekiranya terpotong anggota badan ataupun bagi manusia dan anggota bagi haiwan seperti bulunya, bulu kulit dan bagaimana hukum yang akan dijelaskan. Maka dijelaskan oleh musannif bahawa dan setengah daripadanya iaitu haiwan dan suku-suku yang berhubung dengan dia, dan manusia dan suku-sukunya jikalau bercerai-cerai daripadanya, dan jikalau kafir yang muhtaram sekalipun. Adapun suku haiwan yang bercerai yang lain daripada manusia sekira-kira dihukum suci seperti bulu haiwan yang dimakan, maka tiada haram. Tidak haram istinja dengan dia, yakni tidak haram istinja menggunakan bulu haiwan tersebut. Tetapi zahir daripada kalam Ibnu Hajar pada Tuhfah, suku-suku yang bercerai daripada kafir yang tidak muhtaram, tiada haram istinja dengan dia. Maka difahami bahawa segala anggota, juzuk anggota daripada haiwan dan manusia itu tidak boleh digunakan, yakni haram digunakan untuk beristinja. Tetapi di sini menyebutkan bahawa sekiranya haiwan yang boleh dimakan adalah suci, haiwan yang boleh dimakan itu adalah suci, yang menggunakan bulunya yang terpisah daripadanya, boleh kita gunakan bulu yang terpisah daripadanya. Tetapi dalam Ibnu Hajar Al-Haytami menyebutkan dalam kitab Tuhfatul Muhtaj bahawa anggota yang bercerai daripada tubuh orang kafir yang bukan diharamkan syarak, orang kafir yang tidak diharamkan oleh syarak, yakni boleh, contoh mereka yang dihalalkan untuk dibunuh, maka dibolehkan untuk juzuk badan mereka ini ataupun apa sahaja daripada anggota mereka ini boleh digunakan untuk beristinja. Seterusnya adalah hukum mengenai menggunakan tulang sebagai alat istinja. Musannif menyebut dan setengah daripadanya perkara yang haram digunakan daripada segala bagi makanan yang lain daripada air, jikalau makanan jin umpama tulang, dan jika sudah terbakar sekalipun kerana ditegah daripada istinja dengan dia, atau makanan binatang jikalau kebanyakannya atau bersama banyak memakan dia oleh manusia dan binatang, maka haramlah istinja dengan dia bersalahan jika yang banyak binatang binatang makan yang memakan dia atau tertentu binatang jua, maka tiada haram istinja. Yakni bermaksud bahawa haram bagi seseorang itu menggunakan tulang untuk beristinja kerana tulang itu adalah makanan bagi jin. Dan kerana ada teguhan daripada hadis untuk menggunakannya sebagai istinja. Walaupun setelah dibakar tulang tersebut, maka tetap haram digunakan istinja tersebut kerana adanya warid daripada hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga haram bagi kebanyakan sekiranya makanan itu menjadi makanan bagi kebanyakan binatang serta manusia itu. Tetapi kalaulah hanya makanan itu hanya dimakan oleh binatang, maka harus untuk kita dibuat istinja, tidak menjadi haram untuk digunakan sebagai istinja. Hukum beristinja menggunakan kulit buah-buahan.
Dan di sini menyebutkan qala muallif rahimahullah, dan haram istinja dengan kulit yang belum dimasak dan segala kulit buah-buahan yang dimakan seperti kulit semangka, dan jika kulit yang tiada dimakan seperti kulit kelapa dan tempurungnya dan delima dan lainnya, maka tiada haram istinja dengan dia. Dan haram istinja dengan kulit mushaf dan kutip dan kulit kitab ilmu selama ada berhubung atau bercerai sekalipun jika kulit mushaf. Maka di sini menyebutkan bahawa orang haram untuk menggunakan kulit binatang yang belum dimasak untuk beristinja, dan haram juga menggunakan kulit buah-buahan seperti kulit buah mangga yang digunakan untuk istinja. Sekiranya kulit yang tidak dimakan seperti kulit buah kelapa dan tempurung kelapa, delima dan lain-lain, maka tidak haram digunakan untuk beristinja. Dan haram juga sekiranya menggunakan kitab kulit mushaf Al-Quran dan kulit kitab mana-mana saja kitab ilmu untuk beristinja. Sudah tertanggal daripada mushaf tersebut ataupun masih berhubung, yakni masih lagi berada pada mushaf tersebut ataupun sudah terpisah dengan mushaf tersebut, maka tetap haram untuk seseorang menggunakan kulit tersebut dibuat sebagai alat beristinja. Kemudian bahagian wajib bagi perempuan ketika istinja. Di sini musannif menyebut bahawa Syahdan memberi perhatian bahawasanya yang wajib atas perempuan pada istinja ini dibasuh barang yang lahir daripada farasnya, barang lahir daripada farasnya tak kala ia duduk di atas kedua kakinya. Adapun batin farasnya, maka tidak wajib istinja dan membasuh pada janabah, dan kehendak dengan batin iaitu tiada zahir ia tak kala duduk atas kedua kakinya. Maka di sini musannif menyebut bahawa bahagian yang wajib dibasuh untuk seorang itu beristinja adalah pada bahagian yang zahir sahaja. Bagi perempuan lah, bahagian faras ini yang zahir sahaja. Bagaimana kita nak kenal bahawa bahagian zahir? Maka kalaulah dikatakan seorang itu duduk mencangkung, maka bahagian yang dilihat ataupun yang dilihat oleh mata sendirinya, maka itulah bahagian zahir. Maka kawasan zahir itulah yang wajib untuk dia menyampaikan air. Kalau kata jenabah, ketika mandi wajib, maka wajib dia menyampaikan air pada bahagian zahir tersebut. Tetapi yang batin tidak wajib untuk menyampaikan air pada bahagian tersebut. Dan seterusnya, syarat istinja menggunakan batu. Musannif menyebut, maka bagi istinja dengan batu atau pada maknanya, makna batu itu, beberapa syarat. Jangan ada najis yang keluar itu melainkan daripada kubur dan dubur. Maka tiada memadai jika ada najis itu keluar daripada yang lain seperti keluar daripada lubang yang terbuka di bawah ma'dah atau di atasnya, maka tertentu dengan air. Dapat difahami bahawa beberapa syarat bagi seseorang sekiranya beristinja menggunakan batu ataupun yang pada makna batu. Contoh menggunakan mungkin menggunakan kayu dengan syarat tidak memberi mudarat, tidak ada tajam-tajam atau selumbar yang tajam boleh memudaratkan diri dia, ataupun menggunakan apa-apa sahaja benda yang keras, benda yang suci dan benda yang kesat, sifatnya yang boleh digunakan. Maka mestilah syarat kalau nak guna alat menggunakan batu ataupun makna pada batu seperti yang disebut tadi itu, maka mestilah najis itu bukan najis yang asing daripada najis yang keluar daripada kubur dan dubur. Kalau contoh dia ingin menggunakan batu untuk menghilangkan najis, istinja menggunakan batu menghilangkan najis pada air kencing, maka hendaklah kencing itu mestilah lahir daripada kencing yang keluar daripada zakarnya sahaja ataupun pada faras perempuan. Tidak boleh najis yang asing datang atau bercampur pada anggota tubuh dia. Kalau kata dia keluar najis daripada dubur seorang itu berak, maka tidak boleh asingnya najis yang asing seperti seorang apabila berak, maka dia akan jatuh dan terpercik air. Maka ini akan menyebabkan syarat menggunakan batu itu tidak boleh lagi diteruskan. Maka oleh itu memadai seorang menggunakan batu sekiranya najis yang lain turut serta tidak memadai. Orang tidak boleh menggunakan kalau ada najis yang lain turut serta pada najis yang keluar daripada kubur dan dubur. Hanya pada najis dia sahaja yang
yang berada pada tubuhnya sahaja yang boleh digunakan. Maka sekiranya najis asing wujud pada kawasan tersebut, hendaklah beristinja